Assalamualaikum semua. Okey, baiklah, kita akan teruskan lagi dengan bab 13, kebarangkalian mudah. Okey, yang ni adalah video bahagian yang kedua. Baiklah kelas, subtopik kedua yang akan kita belajar adalah 13.2. Kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Jadi untuk standard pembelajaran kita, kamu akan diajar bagaimana untuk menentukan kebarangkalian suatu peristiwa. Okay, sebelum cikgu mulakan, kita imbas kembali untuk video yang pertama kamu dah diajar tentang maksud kebarangkalian, bagaimana mencari kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa, apa yang dimaksudkan dengan ruang sampel dan juga apa yang dimaksudkan dengan peristiwa suatu eksperimen. Yang ni kamu dah belajar dalam video yang pertama. Okay, bagaimana kita mengira kebarangkalian suatu peristiwa? Diberi satu rumus pada kamu, PA sama dengan NA per NS. Apa yang dimaksudkan dengan PA adalah kebarangkalian. P mewakili kebarangkalian. Kebarangkalian peristiwa A. Manakala NA ni mewakili bilangan mendapat peristiwa A. Bilangan mendapat peristiwa A. NS ni mewakili bilangan ruang sampel. Kamu ingat lagi tak bagaimana nak mencari ruang sampel? Okey, cikgu harap kamu masih ingat sebab kita akan menggunakan ruang sampel tu untuk mencari suatu kebarangkalian. Okey, kita lihat contoh 7 daripada buku teks kamu, muka surat 286. Sebiji apel diambil daripada sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apel hijau. 25 biji apel hijau dan 35 biji apel merah. Jadi, kalau kamu lihat soalan ni, dalam kotak tu ada berapa biji apel? So, dalam kotak tu kamu kena tahu dulu, ada berapa biji apel? Kita tahu dalam kotak ada apel hijau, 25 biji. Juga ada apel merah, 35 biji. Jadi, kita perlu tambahkan, kamu akan dapat 60 biji apel. 60 biji apel ni sebenarnya adalah bilangan ruang sampel untuk soalan ni. Seterusnya, dia minta kamu hitung kebarangkalian. Ingat, kebarangkalian kita labelkan dengan P. Dalamnya kita akan letakkan apa yang dia minta kamu cari. Kebarangkalian apel hijau. Kebarangkalian apel hijau. So, P dalam ni apel hijau. Bagaimana mencari kebarangkalian? Cikgu dah ajar. PA sama dengan NA per NS. PA adalah kebarangkalian mendapat apel hijau. NA adalah bilangan apel hijau iaitu 25. Perkan dengan NS. NS adalah bilangan ruang sampel iaitu 60. Jadi kalau kamu gunakan kalkulator, kamu boleh kecilkan dia. Tekan je kalkulator 25 per 60 ataupun 25 bahagi 60. Dia akan bagi dalam pecahan iaitu 5 per 12. Pecahan untuk kebarangkalian kita mesti bagi dalam bentuk teringkas. Jadi ini cara untuk mencari kebarangkalian. Okay, kita lihat pula contoh 8. Contoh 8 masih lagi pada muka surat 286. Pramjit mendapatkan wang saku sebanyak RM5. Okay, wang saku dia dapatkan RM5 pada setiap hari Selasa, Rabu, Khamis. Ada 3 hari dia dapatkan RM5. Hitung kebarangkalian bahawa dia mendapat wang sebanyak RM5 dalam 4 minggu. Jadi bagaimana kita nak cari?
Dalam seminggu dia dapat RM5 pada hari Selasa, Rabu, Khamis. Maksudnya 1 minggu, 3 hari dia akan dapatkan RM5 sebagai wang saku. Seterusnya, dia minta ke barangkalian mendapat wang saku RM5 dalam 4 minggu. Jadi, kita anggapkan A sebagai peristiwa mendapat wang saku. Okey, A sebagai peristiwa mendapat wang saku. Jadi, bilangan A. Kalau 1 minggu 3 hari, jadi bermaksud 4 minggu. Jadi, 3 hari itu didarabkan dengan 4 minggu yang dia dapat duit RM5. Jadi, bilangan peristiwa A adalah 12. Bilangan peristiwa A adalah 12. Bagaimana pula kita nak mencari ruang sampel? Bilangan ruang sampel kita. Bilangan ruang sampel kalau jumlah hari dalam 4 minggu. Okey, ruang sampel kita adalah jumlah hari dalam 4 minggu. Jadi berapa? Kalau 1 minggu, 7 hari. 7 darab 4. Jadi bilangan ruang sampel kita adalah 28. 28 hari. Bilangan dia mendapat duit RM5 dalam 4 minggu tu adalah 12 hari. Jadi dia nak kita hitung ke barangkalian dia dapat duit RM5. Jadi PA sama dengan, okey, macam mana formula dia tadi? Okey, NA. NA adalah bilangan dia mendapat duit RM5 iaitu 12. Perkan dengan ruang sampel kita 28. Kecilkan, kamu akan dapat 3/7. Okay, itu cara dia untuk mendapatkan kebarangkalian bagi mendapat wang saku sebanyak RM5 dalam 4 minggu. Okey, kita lihat. Jom cuba 13.2 soalan pertama. Sebuah kedai basikal mempunyai stok sebanyak 35. Maksudnya basikal, jumlah basikal keseluruhan adalah 35. Seterusnya dia kata jumlah kedai tersebut menjual 15 buah basikal pada bulan Januari. Maksudnya jumlah basikal yang dijual adalah 15. Dan dia minta hitung kebarangkalian menjual sebuah basikal pada bulan tersebut. Kita tahu cara untuk cari kebarangkalian bagi peristiwa adalah NA per NS. NA. A itu adalah mewakili. A adalah mewakili basikal yang dijual. Basikal yang dijual. Jadi PA sama dengan NA kita adalah 15 perkan dengan NS kita iaitu ruang sampel 35. Kecilkan, kamu akan dapat 3/7. Baiklah kelas, kita lihat pula soalan nombor 2. Dia kata, okey, hujan akan turun di negeri pantai timur sekali bagi setiap 3 hari dari bulan November hingga Disember. Hitung kebarangkalian hujan turun dari bulan November hingga Disember. Kebarangkalian hujan turun. Jadi A adalah melibatkan kebarangkalian hujan turun. Jadi kita dah tahu ni formula dia. PA. Okey, hujan akan turun. Kebarangkalian hujan turun adalah 1 kali daripada 3 hari. Jadi bilangan hujan turun tu 1. Bilangan ruang sampel kita adalah 3. Okey, itu sahaja.
Okay, soalan ketiga, soalan terakhir kita. Dia kata sebuah pasaraya mengadakan cabutan bertuah selama seminggu. Pasaraya tersebut mengenakan syarat bahawa pembelian bernilai RM50 layak menghantar satu penyertaan. Jadi, RM50 untuk satu penyertaan. Okay, pasaraya tersebut merekodkan pemberian kupon penyertaan secara purata sebanyak 30 keping sehari selama seminggu. Jadi, kupon kita 30 keping sehari selama seminggu. Daniel, seorang peniaga gerai makanan, berbelanja sebanyak 450 sepanjang tempoh pertandingan tersebut. So, Daniel belanja RM450. Kupon yang diberi adalah 30 darabkan dengan 7. Okey, apa yang dia nak? Hitung kebarangkalian Daniel memenangi cabutan bertuah tersebut. PA. A adalah mewakili kebarangkalian Daniel memenangi cabutan bertuah. Okey, Daniel dia belanjakan 450. Jadi kita perlu tahu dahulu berapa keping kupon yang Daniel dah ada. So, berapa keping kupon yang ada? Jadi, bilangan kupon untuk Daniel adalah RM450 bahagikan dengan RM50. Jadi, dia ada 9 keping kupon. 9 keping kupon ni sebenarnya ni adalah NA. Jadi NS kita adalah bilangan kupon yang pasaraya tu dah keluarkan. Jadi 30 darab 7. Kenapa darab 7? Sebab untuk seminggu. Jadi 210 keping. Jadi PA, kebarangkalian Daniel menang adalah bilangan kupon Daniel perkan dengan keseluruhan kupon. Jadi apabila kita kecilkan, kita akan dapat 3/70. Okey, kelas, baiklah tu sahaja daripada cikgu. Jangan lupa salin nota dan contoh yang diberikan daripada video ini. Dan jangan lupa untuk isi kehadiran untuk kelas hari ini. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum dan terima kasih.